Ahmad Segambut telah membangkitkan peraturan mesyuarat 36/12. Beliau mengatakan bahawa Timbalan Menteri Wilayah telah mengelirukan Dewan apabila membuat satu kenyataan yang bercanggah dengan kenyataan Menteri. Jadi untuk saya membuat ruling ataupun petua kepada ahli ini, saya katakan pada ketika itu saya perlu maklum balas daripada pihak-pihak yang berwajib, dan saya berjanji untuk buat petua sama ada pada hari Isnin atau hari Selasa, yaitu pada hari ini. Jadi saya nampak Segambut ada hadir dan saya nampak Timbalan Menteri juga ada hadir. Jadi sebelum saya buat keputusan, saya jemput Timbalan Menteri yang berkenaan, Menteri Wilayah, untuk buat kenyataan mengenai dengan soal ini. Perlu saksi atas ini? Tak perlu. Sila. Oh. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Saya mohon supaya saya tidak melakukan perkara itu kerana saya dalam Dewan Yang Mulia ini telah menyatakan bahawa mengikut Hansard ni, cukai taksiran DBKL ditangguhkan bagi membolehkan sesi pendengaran bantahan, dan saya sambung selepas itu, bantahan dilaksanakan mulai dari Januari hingga Mac 2014. Warga kota masih perlu memukakan bantahan atau aduan seperti mana yang ditetapkan sehingga 17 hari bulan Disember 2013 supaya sesi pendengaran dapat dibuat seperti mana jadual ditetapkan. Walau Menteri saya telah menyatakan bahawa taksiran tersebut akan ditetap berjalan. Maksud beliau adalah kalau tanpa taksiran sedia ada, maka tiada bantahan boleh dibuat. Oleh itu saya rasa saya tidak mengelirkan Dewan Yang Mulia ini, yang Tuan Yang Dipertua. Segambut, sila. Ya, Tan Sri Yang Dipertua. Sekali lagi, Timbalan Menteri mengelirukan Dewan. Sebab saya baca handset yang sama. Dia sengaja tidak menyebut apa yang sebelum itu. Dia kata, walau bagaimanapun, saya adalah berita baik sedikit yang berhormat. Apa sedikit berita baik? Dia sambung, dia kata, kenaikan cukai taksiran DBKL ditangguhkan bagi membolehkan sesi pendengaran bantahan. It's very clear cut, tangguhkan. Lagi satu, ini muka surat 78, handset. Okey, pergi buka surat 87. Handset 27 hari bulan November. Komputer parlimen sungguh berlambat lah. Okey, bila pada muka surat 87 handset yang sama, bila saya kata saya terima WhatsApp daripada wartawan di luar, saya tanya sekali lagi, Timbalan Menteri dia kata, saya sudah ulang tadi, kita tangguh untuk dengar pembantahan sampai dari bulan Januari hingga bulan Mac tahun 2014. So, tarikh untuk dilaksanakan, dengar baik-baik yang berhormat. So, tarikh untuk dilaksanakan belum ditetapkan. Tapi Menteri, you punya bos cakap sudah ditetapkan, pasti akan dilaksanakan pada Januari. Tapi yang berhormat kata, so tarikh untuk dilaksanakan belum ditetapkan. Jadi, Tan Sri Yang Dipertua suruh buat satu ruling merujuk beliau kepada jawatan khas dan kebebasan. Masih. Ya. Masih. Tan Sri Yang Dipertua, sini ada artikel daripada themalaymailonline.com yang menunjukkan yang melaporkan Tengku Anan property tax hike to proceed in January pada 28 November pukul 1 dan 18 minit petang. Jam 1 dan 18 minit petang. Jadi semua ini saya membuktikan yang apa yang dikatakan oleh Segambut itu adalah benar, dan nampaknya yang Timbalan Menteri dan Menteri kedua-dua pun keliru. Bilakah itu yang cukai pintu baru akan dilaksanakan? Dua-dua bercanggah. Jadi saya rasa ini memang mengelirukan kita sebagai wakil rakyat dan mengelirukan ke semua wakil kota Kuala Lumpur.
patut dirujuk kepada Jawatankuasa Hak dan Kebebasan. Ya, Tan Sri, Tan Sri yang dibetul. Tan Sri, Ini wilayah lah. mengikut peraturan yang kita ada, mana-mana ahli parlimen tidak boleh merujuk mana-mana artikel di luar sebagai rujukan. Jadi mungkin menteri yang bertanggungjawab tidak bercakap demikian. Jadi itu salah. Peraturan Kena bacalah. pandangan. Peraturan mana? Kalau Peraturan itu apa? tidak paham, Okey, Ahli Berhormat. Ahli Peraturan Berhormat. berapa? surat kabar mana-mana artikel tidak boleh dibuat rujukan. Itu paham. Ya, sudahlah. Jadi Peraturan mana? si putih Kena yang pandangan. menginginkan Peraturan Dewan mana? Menteri, dia patut dirujuk dalam Jawatankuasa apa ini khas sebab dia menyelewengkan Dewan. Peraturan berapa? Bukan, Ahli bukan Berhormat. baca. Peraturan berapa? Baca sendiri. Baca nak, Dia baca, saya baca, tidak baca. hafal, tapi di bawah ada apa Baca. baca. Tidak Baca pandangan yang sendiri. berhormat yang sedang Bukan. diberi orang yang terwang duduk. Dia sekarang jadi Tapi nak kena jadi terlibat tidak jadi hero boleh. pula. Mana boleh? Tidak boleh dirujuk mana-mana. Kebun tekan, saya tunjuk Ahli Berhormat yang berdiri sila duduk. Ya, Ahli Tan Sri Berhormat, yang sila duduk, dibetul. Ahli Berhormat. Saya minta kinabatangan dirujuk kepada jawatan khas. Dia mau pancat baru datang mau Saya, Ini baru datang Tan Sri, mau pancat. yang berhormat sekambut ni awal pagi dah minum Tan Ahli Sri. Berhormat, Dia Ahli dah Berhormat. high. Dia mau pancat. Jangan Cukup, Ahli Berhormat. Kalau Hari-hari saya kita ingat mau boleh buat panggil masak. apa ini doktor, cek dia punya apa ini pernafasan, dia punya bau napas Ya, dan Tan Sri lain-lain. yang dibetul. Ya. Ahli Berhormat, Ahli Berhormat yang berdiri itu duduk yang berhormat. Duduk. Ya. Ahli Berhormat. Sebelum ini pun sudah saya minta maklum balas daripada kementerian yang berwajib dan semua itu sudah saya baca. Cuma setakat saya memberi peluang kepada yang berhormat menteri untuk berhujah supaya semua dapat dengar dan saya beri juga masa untuk segambut membangkitkan balik. Ahli yang berhormat, untuk merujuk seseorang ahli kepada Jawatankuasa Hak dan Kebebasan di bawah Peraturan Mesyuarat 36/12 seperti mana yang semua ahli yang berhormat sedia maklum, perlu wujud prima facie case ataupun 3 prasyarat. Pertama, kenyataan yang dibuat oleh ahli yang berkenaan adalah salah. Kedua, apabila kenyataan itu disedari ataupun ahli yang berhormat yang berkenaan itu disedarkan oleh ahli lain bahwa kenyataan itu salah, ahli yang berhormat yang berkenaan tidak berbuat sesuatu untuk memperbetulkannya. Dan ketiga, mesti ada elemen niat jahat. Jadi apabila saya membaca segala dokumen termasuk kenyataan-kenyataan akhbar dan kenyataan yang berhormat melalui Hansard dan apa yang dibangkitkan oleh segambut, saya tidak nampak bahawa ada niat di situ untuk mengelirukan Dewan ataupun kenyataan itu bercanggah. Cuma penyampaian itu mungkin berbeda dengan menteri dan penerimaan itu juga mungkin disalah tafsir. Jadi apabila saya baca itu semua, saya tidak nampak bahawa menteri yang berkenaan harus dirujuk kepada Jawatankuasa Hak dan Kebebasan. Kerana yang jelas hal yang berhormat daripada segala dokumen yang saya baca dan penjelasan adalah begini. Tan Sri yang dibetul. Hakikat yang sebenar, nanti dulu segambut. Hakikat yang sebenar ialah seperti mana yang kita sedia maklum, cukai pintu itu akan dinaikkan juga. Tetapi nilai muktamad yang sebenar belum ditentukan melalui kenyataan-kenyataan yang awal. Yang benar ialah the final figures will only be determined sehingga penghujungan bulan 3 2014. Jadi, bagi pembayar-pembayar cukai pintu sekarang ini boleh membayar kepada kadar yang sebelum ini pun. Jadi kalau ada kadar baru yang nanti akan ditetapkan oleh kementerian apabila sudah diterima objection daripada pihak-pihak yang berkenaan, apabila itu sudah diterima, barulah konon ditetapkan cukai pintu secara muktamad. Dan pada sekarang ini, cukai pintu yang muktamad itu belum ditetapkan dan diberi kelonggaran
sehingga Mac 2014. Dan DBKL juga tidak akan mengenakan penalti kalau sekiranya pembayar-pembayar cukai pintu itu akan membayar pada Mac ujung 2014. Jadi tidak ada kekeliruan di situ yang saya nampak ataupun niat untuk tidak baik. Dan nasihat saya, kalau ada perkara begini yang untuk kepentingan rakyat, tolonglah kedua-dua sebelah sama ada daripada sebelah kanan atau sebelah kiri saya. Jangan politikkan isu yang jelas. Itu saja. Masih. Ya, Tan Sri betul. Sudahlah, segambut sudahlah, saya sudah buat keputusan. Begitu juga seperti. Sudahlah. Sila teruskan. Bukan, Tan Sri. Rang undang-undang untuk bacaan kali yang pertama, Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Bukan.